Assalamualaikum. Hari ni kita nak sambung 8.2. Kita dah cuti seminggu, so kita sambung 8.2 kesan daya. Kita ada banyak subtopik bawah 8.2 ni. So untuk session sekarang ni kita nak tumpukan kepada daya apungan saja dulu. So next class baru kita bincang pasal fulcrum, pasal gas. Okey, kesan daya. So pertama kali kita dah belajar pasal daya. So kita tahu daya ni tak dapat dilihat, tapi kesannya boleh diperhatikan. Okey, contohnya kalau awak tak rakam, awak kena tumbuk. Okey, so awak tak ada bukti lah nak tunjuk awak kena tumbuk. Kena tumbuk kat pipi lebam. So pipi lebam tu maksud dia apa? Maksud dia kesan daripada ditumbuk. Ditumbuk tu apa? Ditumbuk tu daya lah. Okey, itu maksud kesan daya. So apabila satu daya dikenakan pada satu jasad, apa yang jadi? Awak kena tumbuk, muka jadi lebam. Muka jadi lebam maksud dia apa? Saiz berubah. Masa awak kena awak kena tumbuk, awak jatuh. Maksud dia ubah apa? Dia dah ubah gerakan juga. Bentuk pun boleh berubah. So mungkin tiga-tiga ni berubah ataupun salah satu je yang berubah. Tak ada masalah. So maksud dia kesan daya ni dia meninggalkan, boleh mengubah gerakan, boleh mengubah saiz, boleh mengubah bentuk. Okey, itu adalah hasil daripada daya. So contoh kat sini, tadi cikgu cerita contoh kena tumbuk kan. Okey, ni kita cerita pasal bola pula. Okey, objek ni tak bergerak. Gun. Okey, tak bergerak. So kita jentik dia, kita bagi daya. So kita bagi dia bergerak. So apa yang berubah sekarang? Okey, gerakan dia berubah daripada tak bergerak ke bergerak. Macam sepak bola. Sama juga, objek tengah bergerak, kita pergi tahan dia. So kita tahan ni, kita buat apa? Kita bagi daya lah. Daya bertentangan supaya dia stop. So, dia tetap ubah arah. Ubah arah ni tak semesti maksud dia kiri kanan, atas bawah. Tengah bergerak, tak bergerak pun ubahlah. Okey. So, sama juga dalam kes ni. Laju dia, kita boleh ubah guna daya. Kita ubah buat apa? Kita ubah nak bagi jadi lagi laju. Kita hembus lah. Ataupun nak bagi slow, tertahan. Okey. Ataupun kita bagi geseran lah kat dia kan. So, kita tahan dia. Kita telah mengubah gerakan dia. Kita hembus dia, kita menambah kelajuan dia. Ini kita memperlahankan kelajuan dia. Okey, selain daripada tu kalau kita penyek. Awak tengok ni. So, daya juga boleh mengubah bentuk, saiz. So, kita penyek dia. Daripada duk elok-elok bulat, awak pergi penyek dia. Dah kemek. Dah kemek tu, maksud dia kita dah ubah dia punya shape. Ataupun kita regangkan dia. Boleh juga. So, yang ni semua bukti-bukti yang menunjukkan kesan daya lah. Banyak lagi lah kan. Okey, so kita tak nak bincang detail pasal benda ni. Kita nak tumpu daya apungan. Okey, apa dia daya apungan? Ni yang menarik. Daya apungan, ini ada satu cerita prinsip Archimedes. Yang tu awak masuk form 4, form 5 nanti kita akan belajar fizik prinsip Archimedes. So, daya apungan ni satu daya yang hebat lah. So, awak tengok ni. Kapal ni sebesar-besar ni, besar kita punya sekolah ni, kapal ni, kalau macam Star Cruise tu, macam hotel bergerak, tak tenggelam. Tapi kita manusia pergi terjun kat sini, tak reti benar tu yang mati tenggelam. Tapi kapal besar macam ni tak tenggelam. Kenapa? So, itu kita nak bincang sikit. So, kat sini kita ada benda baru, kita panggil daya apungan atau buoyant force dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Suatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak cukup untuk menampung beratnya. Bukan jisim, berat. Sebab berat ni daya. Iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Okey, apa maksud daya apungan macam ni? Ni yang arrow-arrow ni daya apungan lah. So, kita belajar berat, graviti tarik dia ke bawah. Weight, berat. Ada daya apungan, tolak dia ke atas. So, dia naik balik. So, kalau ini lebih F lebih dari berat dia, dia akan terapung lah. Okey, dia akan terapung. Tapi, kalau berat yang lebih, dia akan tenggelam. Okey, so kita tengok patung itik. Contoh ni. Okey, kenapa patung itik ni tak tenggelam? Okey, sebab berat dia 10. Daya apungan yang bagi pun 10. Nampak? So, dia sama banyak. Yang ni tolak balik, yang ni turun. So, dia stabil.
Okey, kalau daya apungan lagi tinggi sangat dia mungkin boleh terapung lah. Kan? Boleh fly. Yang ini pula kes ni batu. Kenapa batu ni tenggelam? Sebab berat dia 10 ke bawah Newton. Okey, daya apungan dia 5 je. So dia ada negatif 5. Yang ini tarik lagi kuat. Nak tolak dia naik balik tak cukup. Sebab tu dia tenggelam. Okey, so macam mana kita nak tambah daya apungan? Yang tu kita tak bincang benda tu. Okey, yang tu kita tunggu form 4.5. Okey, daya apungan. Objek tenggelam jika daya apungan bertindak tidak cukup. Macam tadilah, tidak cukup, maka daya apungan kurang daripada berat objek itu. Okey, so kalau dia terlalu berat, bila weight lagi tinggi, so dia tenggelam. Kalau F lagi tinggi, dia tak tenggelam. Okey, ini tak tenggelam, ini tenggelam. So senang je lah. Very simple. Okey, macam mana kita nak buat, kita nak tahu satu benda tu boleh tenggelam ke tak boleh tenggelam. So kita tak ada calculation yang susah. Okey, sangat senang. Daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. So yang lebih tu daya apungan. So berapa banyak perbezaan antara dua tu. Okay, berat sebenar apa dia? Berat ketika objek di udara. Okay, awak pergi timbang kapal ni sekarang. Lepas tu awak bubuh kapal ni dia layang. Tengok berapa berat dia pula. So perbezaan dua kapal dua tu, yang tu lah kita kata daya apungan. Okey, ini contoh kalau kita boleh buat eksperimen ni kat sekolah nanti, insyaAllah. Best lah. Okey, ini contoh. Kita ambil satu benda. Okey, katalah penutup kaca ke gabus ke bola squash plastisin ke. Awak ambil benda ni. Kita tengok bacaan kat sini berapa. Okey, cuba tengok kat sini dapat katalah 20 gram. Okey, ini jisim. So kita tukar dalam berat, kita darat 10. So kita dapat 0. Okey, saya ambil kilogram lah, senang lah. Okey, 20 kilogram. So darat 10, so 200 Newton. Okey, ini berat di udara. So, saya timbang pula sama, benda yang sama. Saya celup layar. Saya tengok bacaan kat spring kat sini. Bacaan kat spring sini dia jadi ringan sikit. Okey, dia jadi 170 Newton. So, 200 tolak 170. So, kita ada lebih 30 Newton. So, inilah daya apungan. Ini yang lebih. Okey, so 170. Ini 200. So, ada perbezaan sebanyak 30. So, 30 ni lah kita kata daya apungan. Okey, semua unit Newton. So, kita boleh cuba buat penutup kaca ke, buat bola squash ke, apa-apalah. So, kita akan nampak. Sebab tu bila kita mandi kolam, kalau akan rasa senang sikit nak terapung lah kan. Angkat barang layak tu pun senang sikit barang tu naik. Daripada kita angkat barang biasa. Okey, kita ada faktor lain. Ketupatan. Ni pun dah pernah dengar. Ketupatan skala rendah sudah belajar. Ketupatan dan kesan apungan. Apa ketupatan ni? Maksud dia lagi kita nak cerita pasal ketupatan. Kita nak kata satu benda tu tumpat. Kalau tumpat, lagi senang tenggelam ke lagi susah tenggelam? Okey, ataupun kurang tumpat, susah tenggelam ke senang tenggelam? Okey, so apa maksud tumpat? Bahan yang mempunyai ketupatan yang berbeza. Kedudukan suatu objek di dalam bendalih bergantung kepada ketupatan objek itu sama ada kurang tumpat atau lebih tumpat. Okey, bendalih ni apa yang kita nak guna lah. Nak guna sirap ke, teh ais ke, teh ais ke, air garam ke, yang kosong. So, benda yang awak nak bubuh kat dalam tu kena lebih tumpat atau kurang tumpat daripada cecair yang awak pilih tadi tu. Okey, contoh kat sini. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan. Okey, tengok ayat dia. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan, daya tujuan ke atas menjadi lebih besar daripada berat, lalu menolak objek itu naik ke atas cecair. So, benda ni dia kurang tumpat. Dibandingkan dengan apa? Kurang tumpat dari apa? Kurang tumpat daripada cecair ni. So, bila dia kurang tumpat pada cair ni, so let's say yang ni 100, yang ni 150. So, bila dia kurang tumpat daripada yang ni, dia akan terapung. Okey, sebaliknya, kalau benda ni pula, saya buat balik. Okey.
katalah ketepatan dia 200, tetapi cecair ni ketepatan dia 100,5. So yang ini lagi tumpat daripada cecair. Sebab itulah dia tenggelam. Okey, so daya tujahan dia sikit. Dia tenggelam sebab apa? Ni, bila weight dia lagi tumpat, weight dia lagi tinggi, so F dia kurang lah. Dia tak boleh nak tolak bagi naik balik. Okey, ini contoh-contoh. Okey, berapa benda yang lebih tumpat atau kurang tumpat. So kita tengok emas. Emas, sebab tu kita nak tahu emas ni kalau bubur rayak dia confirm tenggelam. Kalau kita nak tahu berapa banyak dia tenggelam, kita boleh tahu emas tu original ke tak original. Okey, kita tengok berapa daya apungan yang terhasil ke. Atau kalau tiba-tiba bubuh emas dia layak boleh terapung sikit-sikit, maksud dia dalam tu bukan emas 100% lah. Mungkin dia campur orang karipak ke kayu ke apa dalam tu kan. Okey, itu sama juga besi. So ada benda dia boleh terapung, ada benda tak terapung. Ini salah satu cara kita guna untuk kita nak tahu satu benda tu ori tak ori lah. Kalau awak nak pergi gadai emas ke, dia akan timbang dia boleh layak. So dia tengok betul tak ada berapa perbezaan daya apungan untuk air yang melimpah tu banyak mana. So dia tahu emas awak ori ke tak ori lah. Tak payah nak x-ray tengok dalam tu. Okey, so apa lagi kegunaan yang kita belajar benda ni? Banyak lah. Okay, yang ni siapa nak jadi kapten kapal, kita satu kita panggil garis ni. Okey, garis Plimsoll ni dia ada tujuan keselamatan. Okey, tujuan keselamatan apa? Okey, garis ni untuk buat apa? Okey, ni garis dia. Okey, dekat tepi kapal ni dia ada garis macam ni. TFF, TSW. TF ni apa? Air tawar tropika, air tawar, air laut, air musim panas, air musim sejuk Atlantik Utara. Musim sejuk Atlantik Utara ni memang negatif 70-80, negatif 100 Celsius memang sampai. So, apa jadi ke air tu bila cuaca berubah? Okay, and then kepekatan garam pun berubah kat tempat tu. Okay, cakap Malaysia mungkin sampah banyak kat laut dia lagi masin. Setengah tempat laut dia tak berapa masin, air pun cantik, bersih. So, dia kurang garam. Kalau kurang garam ni dia kurang tempat lah. Kalau banyak garam dia banyak tempat. Sebab tu ada laut mati tu. Awak terjun kat tu, awak boleh terapung, boleh baca buku kat atas air. Sebab dia tempatan dia sangat-sangat tinggi. So, tak ada benda boleh tenggelam kat situ lah. Boleh terapung kat situ. Okay, so bila kapal ni pergi, katalah kita beli barang kat Shopee daripada China sejuk, sampai kat Malaysia ada panas. Air pun garam dan lain-lain, tempatan dan lain-lain. So, apa jadi? Dia mungkin tenggelam kat sini. Dia elok-elok sampai Malaysia, tenggelam kat sini. Malaysia tropika. Lepas tu, order barang berapa nak? Order barang daripada Norway ke. Okay, musim sejuk Atlantik yang kat sini. So, kapal ni akan tenggelam sampai sini. So, maksud dia, kapten kapal ni dia tahulah. Kalau tenggelam masa kat sini, tak ada masalah lagi. Tenggelam kat sini pun okey lagi. Tiba-tiba tenggelam dia sampai kat sini tau. Ni kita sampai kat laut mana ni? Sebenarnya bukan kat laut mana. Sebenarnya kapal tu nak karam lah. Mungkin bocor mati lah. Tu cerita dia kan. Okay, so kapten kapal tu tahulah. Okay, tenggelam kat sini kita dah kat kawasan mana. Tenggelam kat sini kita dah kat kawasan mana. Tak perlu risau lagi. Boleh lagi. Okay, no problem. Okay, so ini kegunaan lain. Okey, untuk tajuk tuas ni kita akan bincang untuk kelas seterusnya. So, kalau cikgu ajar cepat sangat, boleh ulang-ulang balik tengok semua ni. So, kita tak ada apa-apa pengiraan yang susah pun. Cuma faham apa beza daya apungan dengan berat, apa beza tumpat dengan tak tumpat dia. Okey, itu saja. Terima kasih.